Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudari, sahabat-sahabat Facebook dan juga Instagram. Kita bertemu lagi pada malam ni, alhamdulillah. Kita nak berbicara tentang soal jawab kefahaman kita berkaitan dengan Ramadan yang bakal kita sama-sama dijemput masuk insya-Allah pada hari Khamis malam, Jumaat nanti insya-Allah. Hari ni dari Isnin, esok Selasa, Rabu, hari Khamis. Kita ada 3 hari saja lagi insya-Allah. Hari Khamis malam tu insya-Allah kita akan masuk kepada satu Ramadan ataupun malam pertama Ramadan insya-Allah. So kita doa banyak-banyak walaupun kita dapat gayanya 3 hari. So kita doa agar Allah rezekikan kita 3 hari lagi ni kita dapat masuk. Seandainya kita sakit, Allah sembuhkan sakit kita supaya kita boleh masuk Ramadan dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita excited, kita sungguh-sungguh insya-Allah untuk nak memperbanyakkan amal ibadat kita dalam bulan Ramadan insya-Allah. Okey, so hari ni perbincangan kita adalah berkaitan dengan Ramadan dan soal jawab yang ada kaitan. Sebab tu siapa yang nak tanya soalan apa-apa boleh tanya tentang niat puasa ke, yang dia confuse apa-apa perkara yang membatalkan puasa ke apa ke, boleh terus tanya dan insya-Allah kita akan terus jawab macam biasalah. Kita akan cuba jawab soalan-soalan. Mudah-mudahan semuanya dapat jawapan dan kita boleh ibadat happy-happy, kita boleh ibadat tenang-tenang nanti tanpa ada sebarang ragu-ragu dalam diri kita. Sebab rugi juga. Kita kadang orang dah seminggu, 2 minggu dah berpuasa, dia duduk ragu-ragu lagi, akhirnya lepas 2 minggu baru dia tanya ustaz. Jadi rasa rugi. Jadi lebih baik kita tanya sekarang supaya kita first day malam pertama saja masuk Ramadan, kita dah tak ada ragu-ragu, kita dah pecut terus. Dan kita tak ada dah nak confuse, nak macam betul tak betul aku buat ni. So dengan harapan kita tak adalah perasaan tu, insya-Allah kita kita beri komitmen sepenuhnya dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah, dengan kita hilangkan keraguan melalui persediaan ilmu kita yang kita ulang-ulang dalam tempoh 2-3 hari lagi nak masuk Ramadan ni. Saya pun yakin ramai ustaz-ustaz pun dah ramai yang buat tentang Ramadan, tentang persiapan, tentang apa ilmu-ilmu atau soal jawab. So mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama masuk Ramadan dengan tenang-tenang insya-Allah. Kita tengok soalan, tengok ada tak kat Instagram. Ada soalan daripada Zul Handy Black. Abang Zul kita. Apa khabar Abang Zul? Masya Allah. Ni kalau minta selagu ni. Engkau yang bernama Ilahi ni. Kau yang bernama Sari. Kita tukar kau yang bernama Ilahi. Ustaz, bulan puasa ni boleh lagi ke nikah online? Masya Allah. Itu tentara Jawi ya. Setakat ni Jawi je yang buat nikah online.
So kita tak pasti bulan Ramadan ni boleh tak boleh. Tak digalakkan pun sebenarnya bernikah pada bulan Ramadan. Sebab takut kita tak mampu nak kawal syahwat. Kalau Abang Zul okey kot. Abang Zul iman kuat. Kan? Tapi sebenarnya tak digalakkan sebenarnya berkahwin pada bulan Ramadan. Nak kahwin bulan Syawal lepas raya. Raya itu elok kahwin. Pula ni musim PKP kan. Setakat ni Jawi je yang meluluskan nikah online. Itu pun bagi orang yang dah register sebelum PKP. Adalah syarat-syarat dia. Kan ketat lah syarat-syarat dia tu. So tak ada kaitan lah bagi orang yang baru nak apply bulan Ramadan ni. Tak payah nak fikir-fikir banyak. Ramadan kita nak ibadat banyak. Alright. Hari ni kita nak bincang. Pertama sekali kita nak tengok tentang ta'rif puasa, pensyariatan dan juga rahsia. So reference kita adalah menerusi kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Mazhabus Syafi'i yang dihimpunkan karangan-karangan dan kajiannya oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Al-Bughan dan juga Syekh Ali Ash-Syarbaji. Mudah-mudahan Allah merahmati ketiga-tiga ulama ini dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada kitab Fiqh Manhaji lil Mazhab Syafi'i insya-Allah. Puasa, ta'rif, pensyariatan dan juga rahsianya. Yang pertama, ta'rif puasa ni dari sudut bahasanya menahan daripada sesuatu. Bukan makan minum saja ya. Makna menahan daripada sesuatu sama ada kata-kata ataupun menahan daripada makanan. Itu dari sudut istilah bahasanya. Adapun berdasarkan firman-Nya ini nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah Ar-Rahman. Ini dalam surah Maryam. Maknanya Sayyidatina Maryam ketika mana sebelum dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia dah jaga mulut dia dah jaga makan minum dia, so dia dah kontrol diri dia, menahan diri dia daripada makan minum, daripada tak bercakap benda yang tak sepatutnya, dia banyak diam. Itu maksud puasa, itu maksud as-saum. Tapi dari sudut syarak, dari sudut istilah penggunaan syariatnya, as-saum ataupun puasa itu bermaksud menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar, iaitu start dia azan subuh, sehinggalah terbenam matahari, iaitu azan maghrib, yang disertai dengan niat. So kalau tak makan apa-apa, tak minum apa-apa, daripada subuh sampai maghrib, tapi tak niat, maka dia tak dikira puasa, walaupun gaya dia macam orang puasa. Contoh, orang yang mungkin mabuk, atau orang yang mungkin hilang akal, atau orang yang mungkin duduk dekat ICU sebagai contoh, dia mungkin tak makan tak minum. Ataupun orang yang koma sebagai contoh, dia tak makan tak minum daripada sebelum subuh sampai selepas maghrib. Tapi oleh kerana dia tidak berniat, macam mana dia nak niat? Dia pun kena makan ubat morfin apa semua, dia tak sedar diri pun. Duduk kat ICU kan? Ada yang koma, yang tak sedar diri. So walaupun dia tak makan apa-apa, dia tak dikira berpuasa dari sudut syarak. Walaupun dia sedang menahan diri, dia tak makan apa-apa ketika itu. So tak boleh dikira dia berpuasa lah sebab dia tanpa niat. Malah dia gila, dia nak niat macam mana? Dia pun tak tahu nak niat apa. So maknanya, puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kita akan bincang nanti apa perkara yang membatalkan puasa. Dan ramai orang macam risau sangat perkara yang membatalkan puasa. Sebenarnya yang kita perlu risau sangat-sangat adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang tu yang banyak. Perkara yang membatalkan puasa sangat sikit. Malah sebenarnya kita boleh kawal pun perkara yang membatalkan puasa ni. Tak banyak pun. Kita hanya ragu-ragu saja. Kita hanya confuse saja lebih-lebih. Tapi sebenarnya yang kita tak perlu ragu-ragu. Malah yang kita tak ambil endah. Yang kita lalai. Yang kita biar benda ni adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang tu banyak. Yang kita rasa kita puasa rupanya tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang tu sebenarnya yang kita nak kena risaukan tahun ni. Alright. So menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa ni apa dia? Tak banyak. Apa dia? Iaitu makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, walaupun satu pinggan habis Ustaz, satu pinggan ayam, lauk, apa KFC ke apa ke, walaupun habis pinggan, tak sengaja, maka tak batal puasa dia. Walaupun habis pinggan. Biasanya yang tak sengaja, yang lupa ni, kalau sehari dua hari yang pertama lah, bulan Ramadan kan. Itu pun kalau duduk seorang-seorang kat rumah. Kalau ada dalam family, biasanya ramai je orang nak tegur kan. Kalau dah seminggu lupa lagi tu mengada-ngada tu kan. Biasanya tak sengaja makan ataupun minum, itu biasanya mungkin pada peringkat awal. Okey, so kalau makan minum dengan sengaja walaupun sikit, walaupun satu urat daging yang terlekat dekat giginya, dia korek-korek pukul 8 pagi, dia korek-korek, dia jumpa daging yang terlebih masa sahur tadi, dia pun telan dengan sengaja walaupun sikit. Pada tu boleh
membatalkan puasa. So, makan dan minum dengan sengaja walaupun sikit. Yang kedua, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni tak banyak. Hidung, mulut, telinga ni consider tidak terbuka sebab biasanya dia tertutup sebab dia gendang. Kalau boleh kita nak consider terbuka pun boleh juga. Itu pun kalau sesuatu yang sampai masuk dalam rongga terbuka ni yang menyampaikan ke perut. Itu maksudnya. Mana kalau cotton bud ataupun besi apa-apa kita bercucuk telinga tu, kita keluarkan balik, dia tak tembus, tak hilang sampai habis, tak batal puasa. Korek hidung masuk tangan sampai sini, jari kita masuk sampai sini, tak masuk sampai ke perut tangan kita, tak batal puasa. Masuk tangan penumbuk dalam mulut kita selagi tak lepas kerongkong, tak batal puasa. So maksudnya memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka ni biasanya makan minum lah, cecair ke pepejal ke. Dan so apa dia? Kalau air mata bukan rongga terbuka. Letak air tak batal. Walaupun air tu bila kita letak, dia rasa pahit dekat kita punya deria rasa. Sebab ENT kan. Kita punya saluran dia sama bersambung. So ada rasa pahit kat sini pun tak batalkan puasa. Orang yang ada yang asma, yang ada pakai inhaler tu sebagai contoh, dia sembuh. Time dia rasa sesak nafas tu, maka dia pun sembuh inhaler tu. Tak batal puasa. Sebab dia tidak menyampaikan perut. Dia hanya sampai kawasan esophagus. Sampai ke kawasan paru-paru, dada sahaja. Apa lagi? Apa lagi? Orang yang duduk dekat tepi bus stop. Kan, walaupun asap kereta tu masuk ikut rongga dia. Tapi semua tu dia boleh kontrol. Itu berbeza dengan yang isap rokok. Itu lain cerita. Itu bukan duduk kat tepi jalan raya. Itu memang sedut rokok. Dia boleh masuk ke dalam. Sebab rokok tu dia ada macam-macam sumber dalam dia. So boleh membatalkan puasa. Dia nak kata tak banyak perkara yang masuk ke satu dalam rongga terbuka ni. Sebenarnya tak banyak. Lagi apa bersetubuh? Kemaluan tak kira. Kemaluan depan. Ataupun yang masukkan kemaluan belakang. Walaupun itu haram hukumnya. Dia boleh membatalkan puasa. Apa lagi? Tak banyak. Murtad, batal puasa. Hilang akal, batal puasa. Tak banyak pun perkara yang batalkan puasa. So, tak perlu risau sangat tentang perkara yang batalkan puasa. Yang perlu risau adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. So, bila kita sebut tentang pengertian tadi, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. So, sebenarnya tak banyak pun. Dan tak perlu risau pun. Yang pentingnya yang kita perlu risau, pertama, kita lapar. Yang keduanya adalah dalam lapar tu bagaimana kita nak fokus untuk memperbanyakkan ibadat. Dan ketiganya kita nak kena jaga diri supaya kita tak buat benda-benda yang boleh menghilangkan pahala-pahala kita puasa tu. Kalau tak sia-sia lapar dan dahaga kita. Dalam hadis Nabi sebut, kam min sa'imin laysa lahu min siyamih illa al-ju'i wal atash. Berapa ramai orang berpuasa mereka tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, aqama qala Rasulullah, Nabi kata, malam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, yang jahat, mengumpat, mengadu domba, fitnah, berbohong sebagainya, ataupun mencarut, apa-apa benda-benda yang tak elok yang keluar daripada mulut, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tak elok ni ketika berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pun untuk dia meninggalkan lapar dan dahaga dia. Maknanya Allah tak perlu pun untuk dia berpuasa. So dalam arti kata maknanya tak ada nilai pun dia punya tahan makan dan juga tahan minum kalau mulutnya masih belum boleh tahan. Itu kita kata, nak tahan diri daripada perkara batal puasa itu senang. Nak tahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa itu masalah. Mata kita, pahalanya boleh hilang kalau tengok benda yang tak sepatutnya. Telinga kita boleh hilang kalau duduk dengar lagi cerita-cerita yang tak sepatutnya. So sepatutnya kita dah musim PKP ni, kita dah kawal pergerakan dan masa yang sama kawal mata, kawal telinga, kawal mulut, kawal jari yang kita nak type di media sosial. Semua ni kita kena kawal di musim PKP, apatah lagi di bulan Ramadan. Okey, kita tengok sikit soalan. Sekejap, dekat Facebook saya ni, siapa yang boleh type, cuba type dekat Facebook, tengok. Okey tak? Saya nak tengok jadi tak jadi dia punya ni, line dia ni. Okey ke semua? Alright. Kita tengok soalan dekat Instagram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Emah Asif tanya. Minta maaf nak tanya. Boleh tak kahwin mahar guna cek? Boleh, tak ada masalah. Mahar guna cek boleh. Tak ada masalah asalkan dia betul-betul nilai dan ceknya bukan cek tendang. Ismus, Assalamualaikum dari MKD Ustaz. Waalaikumsalam. Ni orang kampung saya daripada Masjid Kota Damansara, insya-Allah.
Firdaus nak tanya soalan, boleh terus tanya Firdaus ya. Tak apa, tak payah minta izin, tanya je terus. InsyaAllah nanti saya sempat baca, saya terus. Ya. Okay, Nurul Izzati punya soalan, cucuk insulin batal puasa tak Ustaz? Okay, pertama sekali kita kena faham insulin cocok kat mana. Dia tak minum, dia bukan guna straw. Dia bukan guna masuk ikut telinga, bukan masuk ikut hidung. Dia cocok dekat perut biasanya kan. Dan perut ni bukan rongga terbuka. Cuma insulin yang dicocok tu, ulama bincang tengok keadaan. Tujuan dia cocok itu biasanya untuk diabetik lah kan. Tapi kalau dicocok untuk dia tambah tenaga, yang tu yang ulama tak benarkan. Tapi kalau dicocok sebab takut kalau dia tak cocok nanti dia jadi hypoglycemia. Dia tu jadi hypo, nanti dia terlalu lapar sangat sebab kandungan gula dia apa semua tak stabil. So bagi orang yang nak buat injection insulin, dia kena dapatkan nasihat daripada doktor bila waktu yang sesuai dia nak inject insulin, bila waktu yang dia makan ubat. So time sahur dia pukul berapa, insulin pukul berapa, buka puasa dia kena makan apa dulu dan terus inject insulin. Kena ikut rutin dan jadual tu insya-Allah. Tapi secara asasnya hukum cucuk insulin tidak membatalkan puasa dengan syarat insulin itu bukan menjadi sebab dia bertenaga. Bukan dia lapar dengan cucuk insulin maka dia jadi hilang lapar. Fungsi insulin sebenarnya bukan macam tu. Alhamdulillah. Okey, komen dekat Facebook dah start masuk. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya. Farhan Fatani, masya-Allah, ini tuan imam kita di KLIA ni, masya-Allah, hebat. Ustaz, nak tanya Siti Khadijah, Ustaz nak tanya wajib tak pakai tudung untuk baca Al-Quran? Okey. Adab membaca Al-Quran, pertama tutup aurat. Ini adab bukan wajib. Adabnya tutup aurat. Ada wuduk semestinya kalau nak pegang mushaf Quran. Kalau pegang Quran handphone atau software dekat tablet apa semua tu tak wajib ada wuduk. Cuma nak katanya ini adab. Tutup aurat, ada wuduk, menghadap kiblat. Kan? Dan menggunakan mushaf, maknanya yang berbentuk lembaran tu. Itu adab. Tapi dalam masa yang sama, ada benda yang kita wajib dan juga tak wajib. Al-Quran, kalau nak baca, yang wajibnya apa? Yang pegang mushaf, yang nak pegang, mesti ada wuduk. Walaupun dia nak guna pen sekalipun, dia nak selak Quran tu ataupun dia pakai glove. Saya tak pegang Quran, saya pakai glove lapik pun tak boleh. Walaupun saya guna pen, Ustaz, saya selakkan Quran tu guna layan pen pun tak boleh. Mesti kena ada wuduk. Okey? Tapi tak mesti dan tak wajib kena pakai tudung. Cuma kita beradab lah. Takkan kita pakai seksi macam tu kan. Kita nak tidur pakai baju tidur. Kita nak baca Quran macam tu takut tak sesuai. Tapi tidak haram hukumnya. Maknanya boleh. Kalau tak pakai tudung, kita nak tidur ke apa ke, kita baca Quran, tak ada masalah. Sebab ada orang yang dah payah kan dia nak pakai tudung sebab dia nak baca Quran, dia nak habiskan khatam bulan puasa nanti. Dia duduk pula dengan family, sama-sama tadarus semua. Jadi susah pula. Ustaz, dia nak pakai tudung. Jadi jawapannya, boleh tak pakai tudung, boleh tak tutup aurat. Tapi beradab supaya dapat pahala-pahala tambahan. Sebab tu kita kata, Quran ni dia bukan sekadar pahala baca Quran tu, pahala melihat Quran, pahala menutup aurat ketika membaca Quran, pahala berwuduk ketika membaca Quran, pahala menggunakan mushaf, dia ada pahala-pahala yang tersendiri. Maka kita ambil peluang untuk tambah pahala-pahala tambahan ketika kita membaca Al-Quran. Maisarah Tajuddin, kalau kahak atau hingus sedut batal tak puasa? Jawapannya, kalau kahak tu dah keluar daripada rongga kerongkong, dah sampai ke dalam mulut, yang tu wajib diluahkan. Okay, sebab dah keluar daripada kerongkong. Jadi dah seketul macam tu. Tapi kalau belum lepas daripada kerongkong lagi, maka tak ada masalah. Begitu juga hingus. Kan, hingus dia tak ada apa-apa masalah. Dia keluar ke, nak sedut balik ke, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah keluar, benda tu dia anggap kotor. So, elok kita buang. Betul, hormat kalam Allah. Kalau kita nak baca Quran, elok kita tutup aurat lah. Tapi dia tidak wajib. Ustaz, kalau solat sunat tahajud dibuat secara berjamaah, adakah bacaan secara sir ataupun jahar? Ini ulama khilaf. Ada yang kata solat tahajud tu sendiri pun tak boleh berjamaah. Sebab solat tahajud ni adalah solat sunat yang tidak dibuat pada zaman Rasulullah SAW. So kita sembahyang sendiri je. Kan, kalau para sahabat nampak macam jemaah tapi sebenarnya mereka sendiri. Itu satu pandangan. So ada pandangan ulama lain yang mengharuskan kita solat sunat dan kita berjemaah. So tak ada masalah. So solat malam boleh kita nak baca jahar. Maknanya sebab isyak boleh baca jahar, boleh baca kuat, subuh boleh baca kuat, so solat malam pun boleh baca kuat. Ustaz, adakah haram isap rokok sama dengan haram minum arak? So jawapannya sama, sebab rokok itu diharamkan dalam fatwa, dikiaskan dengan arak. Sebab rokok tak ada sebut dalam Quran dalam hadis, yang ada arak, so hukumnya sama, so dikiaskan dengan arak dari sudut apa? Dari sudut mudaratnya.
So arak boleh memudaratkan, rokok pun boleh memudaratkan. Maka dalam fatwa kita rokok adalah haram. My everything 98. Ustaz, kalau ahli agama dengki sesama sendiri, macam mana? So tolong clarify balik, ahli agama yang mana yang dengki tu? So barangkali dia bukan ahli agama lah. Kan? Sebab kita sebagai orang agama ataupun bukan ahli agama, kita yang beragama, yang beriman, kita dilarang untuk dengki. Kita dilarang untuk hasad. Kita bincang semalam topik tentang hasad dengki kan. So kita bincang semalam. So sebenarnya hukumnya adalah haram dan berdosa. Berdosa hukumnya kalau kita dengki, kita hasad, kita buruk sangka, hukumnya adalah haram. Tapi dalam masa yang sama, fitnah juga haram. Yang memfitnah ustaz-ustaz, yang melagakan ustaz-ustaz, itu juga hukumnya adalah haram. Kita jawab juga soalan ni sebab orang tanya soalan, kita jawab. Daripada Syazana, Assalamualaikum Ustaz, saya nak pandangan daripada Ustaz. Kawan saya ni rajin solat sunat dan tak tinggalkan solat wajib. Cumanya dia solat bukan pada awal waktu. Apa nasihat atau pandangan Ustaz? Okey, betul. Pertama sekali solat. Alhamdulillah, kita dah solat. Alhamdulillah. Cuma yang kita kena ingat, orang yang masuk syurga ni, saya pernah sebut dalam surah Al-Mu'minun, ada 6 ciri orang yang masuk syurga. Pertama, orang yang solat khusyuk. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-9 surah Al-Mu'minun, Allah sebut orang yang menjaga solatnya. So, maksud menjaga solatnya, antaranya solat awal waktu. Antaranya solat berjamaah. Antaranya solat di masjid bagi orang lelaki khususnya. So, maksudnya, kita nak dapat kualiti solat, memang solat ni dia ada waktu afdal, iaitu awal waktu. Dan dia ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sepanjang masa selagi mana tak sampai waktu makruh ataupun waktu haram, iaitu di hujung waktu tu. So, kita ada waktu ikhtiar, tapi jangan lupa kita ambil waktu afdal. Sebab kita akan dapat pahala-pahala tambahan. Dan siapa yang menjaga awal waktu ni sebenarnya, antara kelebihannya adalah Allah akan jaga diri dia untuk tinggal maksiat. Yang kedua, Allah akan jaga diri dia dari sudut jaga masa. Sebab orang yang solat awal waktu ni, biasanya Allah akan beri dia keberkatan pada waktu. Sebab biasa orang yang solat lewat ni, biasanya waktu dia akan jadi pendek. Berbanding dengan orang yang solat awal waktu, masa dia akan jadi panjang. Walaupun kita ada 24 jam sama, tak percaya siapa yang dah biasa solat awal waktu. Biasanya, lepas dah habis sembahyang zuhur, dia rasa, lama masa dia nak sampai ke asar. So, banyak benda dia boleh buat. Sama juga yang solat subuh awal waktu, dia rasa pagi dia jadi panjang. Sama juga yang solat maghrib awal waktu, solat isyak. Jadi waktu dia jadi berkat. Waktunya pendek, waktunya sama, tapi jadi berkat. Berkat dia berarti bermanfaat waktu tu. Itu penting kita solat awal waktu. So, nak mempercepatkan kita masuk syurga bukan sekadar kita solat, tapi siapa yang solat di awal waktu dengan cara kita menjaga solat itu, maka kita boleh dapat masuk syurga lebih cepat berbanding orang lain yang juga solat, tapi mungkin lewat, tapi mungkin lalai dan leka. Solatnya mungkin fikir benda lain. Dan seumpamanya, so mereka solat juga, tapi orang yang solat dan jaga awal waktu, solat berjemaah, maka dia lebih awal boleh masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu, insya-Allah. Tengok soalan kat Facebook, Ustaz, saya nak bayarkan fidyah untuk mak saya, fidyah puasa untuk tahun lepas. Bagaimana nak kira fidyah untuk sehari? Mak saya tinggal di Johor. Okey, kalau kami di wilayah Selangor apa semua ni, lebih kurang dalam RM4 sehari. Johor saya tak pasti, boleh try Google fidyah Majlis Agama Islam Johor, atau sesiapa sini Majlis Agama Islam Johor boleh tolong jawabkan soalan ni, berapa ringgit sehari. Kalau saya ikut wilayah RM4 sehari. So kalilah berapa hari yang mak tinggal. So kalau kita guna pandangan yang paling mudah dalam fatwa kita di Malaysia, tak perlu digandakan fidyah. Maknanya ikutlah berapa hari yang dah tinggal tu, maka kalilah saja dengan contoh berapa ringgit sehari. So itulah kadar bayaran fidyah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dengan bergandanya tahun, berganda fidyah. Siapa yang rasa ada bajet lebih, dia ada banyak duit, so itu lebih baik kalau dia nak guna dengan pandangan tu, iaitu dengan bergandanya tahun, berganda fidyah. Contoh dah 2 tahun kan, tak ganti puasa tu, maka dia bayarlah fidyah kali 2. Dalam masa yang sama, puasa tetap kena ganti juga. So waris-waris mak tadi ni tolong gantikan juga puasa mak yang tak larat tu. Cuma kena tengok ada orang yang memang sakit tak ada harapan sembuh. Orang macam ni dia tak perlu diqada puasanya, dia hanya perlu bayar fidyah saja. Berbeza dengan orang yang sakit dan ada harapan sembuh, so time dia sembuh tu dia qada, tapi dia tak qada. Orang macam ni qada pun kena, fidyah pun kena. Nampak tak beza ni? Berbanding dengan orang yang memang dah tua, yang memang dah doktor pun kata dia ni tak payah puasa, ataupun orang yang memang sakit kronik, memang doktor pun nasihatkan jangan puasa, kalau tak sakitnya makin teruk. So orang macam ni perlu bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Sebab
Dalam ayat pun sebut dalam ayat 183 kan, in kuntum marda wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu, ni dalam kes orang yang sakit kronik yang tak ada harapan sembuh, atau orang yang terlalu tua yang memang dia dah terus tua dan akhirnya dia meninggal dunia. So ini termasuk dalam golongan orang yang tak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tak mampu dalam kes-kes yang tadi ni, maka dia kena bayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. So setiap negeri berbeza. Tak silap saya, negeri-negeri lain berbeza. Ada yang RM2, ada yang RM2.50. Kalau di wilayah RM4. Okey. Maka orang yang isap rokok ni habislah segala ibadat mereka. Ibadat tu tak habis. Cuma dia berdosa lah sebab dia buat. Macam ni lah. Ada orang, dia semayang. Tapi dia tak boleh tinggal mengumpat. Berdosa juga mengumpat tu. Ada orang semayang, rasuah tak boleh tinggal juga. Ada orang semayang, rokok tak boleh tinggal. So setiap orang dia ada kelemahan masing-masing. Yang ibadat wajib dia buat, tapi benda haram dia masih buat. So sama je. Maknanya orang yang masih ambil rasuah, orang yang masih mengumpat, orang yang masih fitnah orang dan seumpamanya, dia ada benda-benda sisi gelap dia yang dia kena ubah. So semua orang mungkin kita tak merokok, tapi kita kuat mengumpat, na'udzubillah. Maka tolong buang kita punya sifat mengumpat tu. Kan? Bagi yang suka ambil rasuah, tolong buang ambil rasuah tu. Bagi yang suka menipu, claim ketika dia bekerja, bila time dia nak buat claim, dia claim, dia overclaim dan sebagainya. So ada orang ada masalah-masalah tu. So semua orang tolong tinggalkan masalah-masalah ni supaya apa amal ibadat kita yang dia buat itu lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok soalan sikit. Solat witir kalau buat lepas isyak, lepas tu malam sikit kita buat solat sunat lain, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dalam hadis Nabi sebut tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. So siapa yang dah witir lepas isyak, so dia tak perlu dah nak witir di penghujung solat malam, dia tak perlu dah. So dia solat tahajud, solat malam, tasbih apa semua tu, dia habiskan solat sunat dia je tanpa solat witir sebab dia dah buat witir lepas isyak. Solat witir 3 salam, 2 salam kan. 2 rakaat sekali, 1 salam, lepas tu 1 rakaat lagi 1 salam. Ustaz nak tanya sebab banyak dalam FB kata bercakap apakah hukum bermaaf-maafan sebelum puasa, adakah hadis tentang bermaafan sebelum puasa? Okey, sebenarnya tak ada hadis yang bermaafan sebelum puasa. Cuma nak katanya bahawa kita nak masuk Ramadan dengan hati yang bersih, kita tidak ada dendam, tidak ada dengki dan seumpamanya. So oleh kerana kita nak masuk dengan hati yang bersih, oleh kerana kita mahukan Ramadan kita penuh dengan ketenangan, maka sebab itu kita nak buang perkara yang tak elok di luar Ramadan, kita nak tinggalkan. Namun demikian sekalipun tidak ada hadis Nabi, namun ala perkara bermaaf-maafan ni disebut dalam dalam ayat Quran, wal'afina 'anil nas, orang yang suka bermaafan-maafan antara manusia ni antara orang-orang yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu taala, yang suka bersedekah sewaktu senang, sewaktu susah, sewaktu sembunyi ataupun sewaktu terang-terang, antaranya yang suka memaafkan dan juga meminta maaf. Wal'afina 'anil nas. So tak ada masalah nak buat benda tu, baik sebenarnya. Cuma tak semestinya nak masuk Ramadan, nak masuk bulan-bulan tertentu kita nak minta maaf. Sebenarnya kena minta maaf dan bermaafan pada setiap hari sebelum kita pejamkan mata kita. Ustaz, kalau kita puasa untuk mak ayah kita, boleh ke setiap kali puasa tu di luar Ramadan kita sebut kita qada? Ustaz, kalau kita puasa untuk mak ayah kita, boleh ke setiap kali puasa tu di luar bulan Ramadan ni kita sebut kita qada solat untuk mak dan ayah sekali untuk puasa seorang je? Kita sebut kita qada solat untuk mak ayah. Sebenarnya solat tidak ada qada untuk orang lain. Puasa je yang boleh qada untuk orang lain. Dan sebab tu dalam bab solat, maka kita mohon maaf kepada Allah dan mudah-mudahan kita bertaubat. Apa saja solat-solat yang pernah kita tinggal, yang sempat qada, kita qada dan mudah-mudahan Allah terima kita punya solat-solat kita yang pernah kita tinggal melalui dan kita ganti balik dengan kita punya qada. Adapun yang kita boleh qada untuk orang lain hanyalah pada puasa. Puasa kita boleh qada sama ada ahli waris qada ataupun orang lain yang bukan ahli waris dengan keizinan warisnya, sama ada kita bayar upah atau tak bayar upah, maka boleh untuk kita qadakan puasa orang lain, terutamanya ahli waris kita. Adapun solat, tidak ada qada untuk solat orang lain. Okey.
Ustaz nak tanya, boleh tak jika kita gadaikan gelang emas saja dan duit itu saya buat upah haji ibu ataupun bapa? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya kalau boleh lah, bila mak ayah kita meninggal khususnya, sebelum difaraidkan harta tu, pertama sekali kita selesaikan apa? Selesaikan hutang piutang mak ayah tu. Selesaikan hutang-hutang. Yang seterusnya apa? Selesaikan urusan jenazahnya. Yang ketiganya, selesaikan badal hajinya ataupun upah hajinya. Selesaikan yang tu dulu. Kemudiannya barulah difaraidkan. Jadi sebenarnya kalau boleh guna duit mak ayah itu yang utamalah. Sebab buat haji ni dia atas individu sebenarnya. So daripada harta sendiri, maka buatlah haji itu. Tapi oleh kerana mungkin mak ayah tak mampu pada masa tu, dan akhirnya dia tak buat haji, so kita nak buat upah haji guna duit kita sebagai anak waris kita pun tak ada masalah. So itu adalah satu perkara yang baik. Ada anak beranak, dia dapat faraid. Daripada duit faraid tu dia kata, apa kata kita kumpul duit faraid, kita selesaikan, kita buat wakaf untuk mak, kita buat upah haji untuk mak. Itu yang lebih utama sebenarnya. So ini satu benda yang terpuji lah yang dibuat oleh Lover Bonder ni. So boleh kita guna duit kita untuk nak buatkan upah haji untuk mak ayah kita, boleh. Cuma jangan tertipu dengan upah haji, jangan ambil yang murah sangat. Kalau yang tabung haji bagi tahu kita yang paling baik lah, kalau boleh kita buat yang bernilai harga 3,000 atau 3,500 ke atas. Itu biasanya lebih baik berbanding yang ada yang buat offer 2,500, sebab kita tak tahu. Yang tu kadang-kadang ada perkara yang meragukan. Sama ada dia guna orang dekat sana, budak-budak Arab, remaja Arab, ataupun orang-orang yang tidak dikenali. So kita takut upah haji tu tidak dibuat dengan betul. Sebab kos haji bukan kos yang murah. So kalau dibuat dengan harga RM2,500, rial baru berapa ribu ringgit contoh kan, baru tak sampai 2,500. So benda tu satu benda yang tak logik lah, dengan kos upah lagi, dengan kos pengurusan lagi. So banyak perkara yang meragukan kalau kos badal haji ataupun upah haji yang murah. So boleh refer dengan tabung haji berapa kos minimum untuk upah haji, itu lebih baik. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke kita nak niat sebulan Ramadan? Nak tanya kaum wanita, boleh ke niat juga untuk sebulan walaupun tahu puasa memang takkan cukup sebulan? Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya niat puasa, itu kita akan bincang dalam bab niat puasa sebenarnya. Dalam rukun-rukun puasa nanti. Cuma untuk kita jawab secara ringkas pada malam ni, sebenarnya bagi mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk berniat pada setiap malam, iaitu pada sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Sebelum subuh tu kita boleh niat terus. Kita kena niat. Sebab tu sebaik-baiknya buatlah niat lepas tarawih tu terus niat. Lepas tu ulama-ulama kita apa semua, habis je sembahyang witir, sembahyang tarawih tu dia pun terus nawaitu saum Ramadan an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Dia terus niat setiap malam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang boleh niat sebulan itu kita menggunakan pandangan dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Niat sebulan. Okey, cuma ulama berbahas dan juga berbincang tentang macam mana perempuan dalam keadaan dia ada period. So tengah-tengah dia niat sebulan, tiba-tiba habis tengah-tengah jalan, habis sebab dia period, dia datang bulan. Adakah terpakai niat sebulan dia tu? So menurut pandangan dalam mazhab, ada yang kata tak terpakai. Sebabnya dia kena niat balik selepas dia habis period tu lah. Dia kena niat balik. Maka sebab tu dalam bab niat ni saya akan cerita detail sebenarnya. Benda ni dia tak complicated pun. Sebenarnya selagi mana kita tahu esok Ramadan, selagi mana kita tahu esok tak raya, maka sebenarnya malam ni kita dah tahu dah aku nak puasa esok, puasa Ramadan. Bukan puasa sunat, bukan puasa qada, bukan puasa apa. Itulah niat sebenarnya. Cuma kita masyarakat Melayu ni biasanya kita akan terikat dengan skrip tu. Nawaitu saum Ramadan, nawaitu ataupun nawaitu saum syahri Ramadan. Yang nak niat puasa sebulan. Yang nak niat puasa hari-hari tu nawaitu saum Ramadan, sahaja aku puasa esok hari. Kita ni biasanya terikat dengan lafaz niat tu yang menjadi sebab akhirnya kita jadi ragu-ragu tentang niat ni. Sebenarnya tidak ada apa sangat perkara yang kita nak kena risaukan tentang niat. Yang penting kita cuba saja, aku dah tahu dah esok Ramadan. Mana malam ni kita start malam Ramadan contoh, so kita pun niat mengikut mazhab Maliki saja aku puasa sebulan Ramadan. Tiba-tiba dia takdirkan 2 minggu, dia pun datang period. Kan? Tapi lepas habis je period, dia dah tahu dah, oh aku dah habis dah hari ni, esok aku nak start puasa Ramadan. So dia malam tu dia dah kena niat dah. Selepas je maghrib tu, dia niat terus aku nak puasa esok. Kan? Puasa Ramadan kan Allah Ta'ala. Selesai masalah. Tak ada apa-apa pun. Kan? So, senang ceritanya macam itulah. So, kita niat saja puasa sebulan menurut mazhab Maliki. Sebagai langkah hati-hati dan masa yang sama, digalakkan, malah diperintahkan kita bagi pengikut ataupun pengamal mazhab Syafi'i untuk kita berniat pada setiap malam. Sebab tu tolong ingat dan tolong pesan-pesan sama-sama kita. Selepas tarawih tu ataupun time sahur, boleh kita saling-saling mengingati antara kita untuk niat. Okey, tengok soalan sikit kat Facebook.
Ustaz, selalu sangat tertinggal otak sembahyang witir lepas solat malam. Bagaimana nak disiplinkan diri? Yalah, solat witir ni solat yang dituntut sebenarnya. Dia solat sunat. Ya? Solat yang dituntut untuk dilakukan sebagai penutup amalan kita. Sebab itu macam yang saya sebutlah, kita mungkin tak akan mampu untuk buat semua benda sebagaimana orang lain buat. So, kita tengok apa kelebihan yang kita ada. Kita mungkin rajin sedekah. Orang lain yang bangun malam banyak, dia kurang sedekah mungkin. Ada orang yang kuat rajin baca Quran, tapi dia mungkin kurang sedekah. Ada orang yang kuat sedekah, tapi mulutnya pula tak boleh nak jaga. Jadi, setiap orang ni dia ada kelebihan, ada keistimewaan dia. Jadi, kita cuba cari sisi yang baik daripada kita, apa yang kita boleh buat. So, fokus yang tu. Dan masa yang sama, kita cari jalan juga untuk nak improve. Supaya apa benda-benda sunat yang lain, kita perbaiki diri kita. Tambah pula bila kita dah makin berusia, so kita lagi lah tak nak tinggal solat-solat sunat, solat qabliyah, ba'diyah, solat awabin. Termasuklah juga solat witir. Mudah-mudahan insyaAllah. Macam mana pula kalau awal Ramadan tu dia period tapi dia nak juga niat sebulan. Habis period tu dia niat je, ya Allah, baki Ramadan yang aku ada ni aku nak berpuasa. Saja aku berpuasa untuk baki Ramadan yang ada kerana Allah Ta'ala. So niatlah macam tu. Contoh kalau dia betul-betul boleh kira spesifik. Contoh dia period seminggu. So dia ada balance 21 hari. Ataupun 22 hari. Lebih kurang macam tu lah. 22 hari lah. Kita kata 22 atau 23 hari. So saja aku puasa 23 hari baki Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu saya kata kita jangan terlalu terikat dalam bab niat ini kepada lafaz tu. Nanti insya-Allah dalam bab niat, dalam bab rukun puasa saya akan cerita detail. Niat solat dia lain, ada qasad, ta'arud, ta'jil. Tapi kalau niat puasa dia ada lain. Dia ada beberapa istilah-istilah yang kita mungkin akan bincang secara akademiknya nantilah dalam kita punya perbincangan bila kita sampai kepada tajuk rukun tu nanti insya-Allah. Okey, pertama sekali ada ke masih mengingkari tentang puasa? Wallahu alam, kalau ada golongan liberal, sebab golongan liberal ni banyak mengingkari syariat. Pada dia sembelihan tak ada, dan pada dia tak wajib apa tutup aurat. Kan orang liberal kan macam tu, dia tafsir Quran guna tafsiran akal dia. So ada yang kata juga macam-macam lah kan, benda-benda yang pada dia syariat itu perlu difikirkan semula. Jadi wallahu a'lam, kalau ada lagi golongan liberal yang mengingkari tentang kewajipan-kewajipan, so kita nak cerita puasa ni wajib ke? Jawapannya wajib. Berdasarkan dari Quran dan juga hadis Nabi SAW. Antaranya dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang kefarduan ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana difardukan kepada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, itu dari Quran. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina pada 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Betul ke? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti man istata'a alaihi sabila, dan juga yang kelima wa shaumi Ramadan. So Islam tu tertegak dengan 5 syahadah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Keduanya adalah dirikan salat, bayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. So hukumnya adalah puasa ini adalah kewajipan yang difardukan, yang diwajibkan ke atas umat Islam. Dan hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran. Kita baca sikit. Hari ni kita lebih kepada nak baca mukadimah puasa dulu. Detailnya insya-Allah rukun-rukun, syarat sah, apa lagi perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya, insya-Allah kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Hukum meninggalkan puasa tanpa keuzuran. Disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan termasuk kefarduan yang diketahui daripada agama Islam secara daruri. Daruri maksudnya kita tahu secara mudah. Maka orang yang mengingkari kefarduannya adalah kafir dan dia hendaklah diperlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap orang yang murtad. Sebenda solat, benda puasa, kewajipan-kewajipan syariat yang kita boleh tahu secara daruri. Mana tak nak fikir panjang-panjang dah. Ulama sebut puasa wajib, semayang wajib. So tak nak buat argument, tak nak soal jawab banyak. Siapa yang kata, oh puasa ni tak relevan, dia hanya pada zaman Nabi sahaja. So zaman kita hari ni tak payah puasa dah. Sebab kita ada banyak suplemen kita boleh makan supaya kita boleh sihat. So zaman dulu tak ada ubat-ubat. Sebab tu kena rehatkan perut. Mungkin ada orang yang bercakap macam tu. So dia kata tak relevan puasa. Dia mengingkari puasa. Pada dia tak relevan pada zaman moden. So orang macam ni dihukum sebagai kafir dan murtad, maka dia kena bertaubat. Dalam tempoh 3 hari pemerintah suruh dia bertaubat, kalau tak dia boleh dihukum bunuh. Kalau ikut kepada hukum bunuh, hukum hudud bagi orang yang murtad iaitu hukum bunuh lah.
Dalam Islam kalau hukum bunuh ni adalah dengan hukum pancung. Sebab apa murtad kena hukum bunuh? Sebab biasanya orang murtad, dia akan mempengaruhi orang lain. Biasa kita tengok kan orang yang dah murtad yang keluar dekat media sosial banyak tu. Banyak kes-kes tu kan yang kita baca tu. Biasanya dia akan ganggu dan dia akan beri fahaman tentang keburukan Islam. Dia akan memburukkan Islam. Maka sebab tu virus macam ni kena dibuang. Sebab tu Islam menghukum bunuh kepada orang yang murtad yang tak mau bertaubat. Manakala orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan dia tidak mengingkari kewajipannya. Dia ni tak uzur, tak sakit, tak apa pun. Tak musafir pun. Dia tak puasa. Tapi dia taklah mengingkari kewajipan dia. Dia tahu puasa ni wajib. Tapi dia rasa tak apa kot aku ni muda lagi. Tak apalah aku memang tak larat. Ataupun dia memang jenis suka mengelak semayang pun tak. Puasa pun tak nak. Tapi dia tahu puasa ni wajib. Dia tahu. Dia taklah kata puasa ni tak wajib pula. Dia tahu wajib. Dia tahu berdosa, tapi dah dia rasa dia ni muda lagi, dia malah nak buat benda tu. So dia tidak mengingkari kewajipannya. Maka contoh dia kata saya wajib puasa tapi saya tak nak puasa. Saya rasa nanti saya belum dapat hidayah contoh. Maka orang ni dihukumkan fasik, mana berdosa besar dan dia tidak dihukum sebagai kafir. Maka pemerintah wajib menahannya atau mengurungnya atau mendendanya. Kan, atau apa lagi, angkut dengan van jenazah sebagai contoh, apa lagi, memalukan dia panggil hukum ta'zir. Maknanya hukum ta'zir supaya orang tu rasa malu, dengan dendanya dia rasa jadi takut untuk buat perkara-perkara, akhirnya dia dikurung, dia ditahan, dipenjarakan. Apatah lagi kalau hukum ta'zir setengahnya dia perlu didedahkan kepada orang awam supaya orang awam tengok dia dan dia jadi malu dan dia tak akan mengulangi lagi dosa dia ataupun kesilapan dia dalam mengabaikan kewajipan puasa tadi. Baik. Kita baca soalan sikit. Ustaz ada tips tak untuk jadi imam tarawih bulan puasa? Saya dah buat satu artikel panjang yang dah pun dikeluarkan oleh majalah Nona. Nanti saya share dekat Facebook. Nanti boleh klik link tu, nanti boleh baca artikel tu. Saya bagi tips bagaimana kita berpuasa ataupun menjalani Ramadan dalam musim PKP di rumah ni. Dan yang kedua, tips bagi ibu, bagi ayah ataupun bagi anak lelaki yang jadi imam dekat rumah, macam mana nak jadi imam. So fokus kita bukan imam tarawih je lah. Maknanya imam solat fardu tu sendiri. Sebab ramai orang yang mungkin terlepas pandang pada dia Ramadan ni yang dia nampak tarawih. Tarawih tu sunat. Yang wajib tu solat fardu 5 waktu tu. Yang tu pun jangan miss juga kalau boleh. Tu insyaAllah boleh baca. Nanti saya akan forward link tu. Tengoklah malam ni ke esok ke, saya akan start untuk forward link tentang bagaimana untuk kita melaksanakan Ramadan dalam rumah Ramadan kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni. Upah haji untuk ibu bapa kita yang dah meninggal dunia, sama juga. Kalau boleh guna melalui harta waris dia, harta pusaka dia. So maknanya mak ayah yang meninggal tadi, selesaikan urusan hutang dia, selesaikan urusan jenazah dulu, kemudian urusan hutang, urusan badal haji, kemudian barulah difaraidkan. Kita tengok sikit soalan, 1-2 soalan lagi. Sah tak solat kalau dia lupa berapa rakaat solat, so dia tambah 1 rakaat dan dia buat sujud sahwi. Tapi lepas sujud sahwi, dia pergi baca balik tahiyat akhir dan bagi salam. Sah tak solat dia, Ustaz? Memang betul, orang yang lupa rakaat, dia kena tambah rakaat. Kalau kita lupa, kita ni 3 ke 4 rakaat, jawapannya kita 3 rakaat. So kita tambah je 1. Kan, kalaulah dia memang dah 4, dia ragu-ragu, dia 3, 4, dia buat 3, rupanya dia memang dah 4. So 1 lagi yang terlebih tu dikira untuk menghina syaitan. Itu dalam hadis Nabi sebut. So orang macam ni yang lupa dan ragu-ragu ni, dia memang disunatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ni bila lepas dia baca tahiyat, habis fil alamin innaka hamidum majid, dia pun sujud sahwi. Habis je 2 kali sujud sahwi, dia terus bagi salam. Tapi boleh tak lepas dia sujud sahwi tu, dia baca tahiyat balik? Seolah-olahnya dia mengulangi tahiyat. So jawapannya tak ada masalah. Cuma sebenarnya sujud sahwi, dia kalau boleh mesti sebelum bagi salam dan selepas tahiyat. Dan tak ada sujud sahwi selepas bagi salam. Okey, kita pun dah hampir sejam dah ni. So kita tengok yang terakhir untuk kita bincang malam ni adalah hikmah
rahsia dan juga faedah puasa. Bagaimana kita bincang tajuk tadi, takrif puasa, pensyariatannya dan juga rahsia dia. Okey, pertama sekali, seorang Muslim tahu Ramadan ni adalah ibadat yang telah difardukan oleh Allah SWT. Memang Allah fardukan kita Ramadan. Yang terkandung di dalamnya segala pesta ibadat. Bukan sekadar puasa, tapi dia ada solat fardu, dia ada tilawatul Quran, dia ada sedekah banyak, dia ada bangun malam, dia ada sahur. Dia panggil pesta ataupun karnival Ramadan. Mana karnival ibadat yang kita buat. Jadi, hikmah dan rahsianya adalah kita tahulah kita nak menunaikan tuntutan kita sebagai hamba Allah. Dalam tempoh setahun tu kita lalai banyak. So Ramadan ni Allah bantu kita dengan sebulan Ramadan. Ya Allah ikat syaitan, Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Menggambarkan kepada kita bahawa tentang Allah mudahkan kita. Allah nak bagi rahmat sebanyak-banyaknya. Allah mudahkan kita untuk buat ibadat banyak. Allah bantu kita supaya kita boleh terhalang daripada buat maksiat. Jadi sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah, maka kita guna peluang Ramadan untuk kita rebut sebanyak-banyaknya kebaikan. Dalam masa yang sama kita cuba sedaya upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan juga keburukan. So, hikmah-hikmah puasa apa dia? Yang pertama di antaranya akan menyedarkan hati seorang mukmin terhadap muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah ni maksudnya apa? Dia tahu Allah mengawasi dia. Sebab puasa ni kita boleh mengelak, tuan-tuan. Kita boleh je makan senyap-senyap dalam bilik. Tambah pula orang yang bujang duduk seorang-seorang dalam rumah. Kalau dia makan minum dalam rumah, siapa yang tahu? Kan jangan dia buat live Facebook lah kan. Jadi dengan itu menyebabkan muraqabah dengan Allah. Walaupun aku duduk seorang-seorang dalam rumah, walaupun aku dalam rumah ada ramai orang, aku boleh masuk dalam bilik, aku boleh bawa air, kebetulan bilik tu memang ada air, aku boleh je makan, boleh minum. Tapi kerana dia ada muraqabah, dia tahu Allah mengawasi dia. Ada CCTV Allah yang sedang mengawasi dia. Maka dia pun tahan diri daripada makan minum walaupun dia lapar, walaupun dia dahaga. So daripada situ apa hikmah dia? Dia akan menguatkan, menyedarkan hati dan menguatkan hati manusia supaya dia rasa Allah sentiasa memerhati dia. Malaikat tengok dia. Maka dia akan berterusan untuk jaga diri dia. Dia nak bercakap bohong. Tak boleh aku puasa. Dia nak tulis benda yang tak sepatutnya dalam fake account dia dekat Facebook, dekat IG. Tak boleh. Buat apa? Aku nak menipu, aku puasa. So dia menambahkan sifat muraqabahnya kepada Allah. Yang kedua, Ramadan adalah bulan suci dibandingkan dengan semua bulan dalam setahun. Maka Allah SWT menghendaki hambanya supaya memenuhkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya, juga mengisi Ramadan dengan setinggi-tinggi makna perhambaan kepada Allah SWT. Alangkah sukar sebenarnya untuk kita merealisasikan perkara ni apabila kita berhadapan dengan hidangan makanan yang penuh, berada pula pada majlis kenduri kendara, tambah pula kita pergi ke kelab-kelab hiburan dan seumpamanya. Jadi kita tak akan dapat buat benda ni. Maka Allah bagi Ramadan, maka kebanyakan orang akan hormat Ramadan. Tambah pula tahun ini alhamdulillah kita memang tak akan pergi kelab malam. Kelab malam pun ditutup sebab PKP. Alhamdulillah, ini satu hikmah Allah beri kita COVID-19. Allah beri kita PKP. Ini hikmahnya. Kita boleh jaga diri daripada terdedah dengan dunia luar tu. Siapa yang bekerja dekat luar sana, kadang-kadang yang terlibat di Lembah Kelang, dia terpaksa pergi ke kawasan yang ramai pelancong, foreigners, yang kadang-kadang tengok aurat, tengok maksiat. Dan ada orang yang, yelah macam-macam yang kita tahu dekat luar. So hikmahnya Ramadan tahun ini Allah sekat kita daripada terlibat dengan perkara tu. Namun dalam masa yang sama, jangan kita terlupa, kita ada Facebook, kita ada Instagram. Kita masih ada orang yang masih buat video-video TikTok. Kita masih ada orang yang masih dengan Bigo dia. Ada orang masih lagi dengan lama web yang tak sepatutnya dia buka. So yang ni yang kita nak kena jaga. Walaupun Allah dah sekat kita tak payah pergi ke kelab, tak payah terlibat dengan maksiat dekat luar, tapi maksiat di hujung jari kita, na'udzubillah, harapnya kita berlindung dengan Allah dan Allah jaga kita daripada perkara ni. Yang ketiga, antara hikmahnya, sesungguhnya kehidupan seorang Muslim yang sentiasa berada dalam sifat kenyang, pasti akan memenuhkan jiwanya dengan sifat keras dan menyuburkan sifat-sifat melampau. Maka dengan tu Allah sengaja beri Ramadan untuk laparkan dia. Biasanya bila kita lapar, nak buat maksiat, apa semua kita tak larat. Malas aku. Nak menyembang pun tak larat. Apatah lagi nak buat maksiat. Tu antara sebab hikmah Allah memberikan kita puasa. Allah tak larat aku nak ni, tak larat aku nak ni, tak larat. Kerana tak larat itu, maka menjadi sebab dia tak buat maksiat. Maka Allah akan lembutkan hati dia. Dan terakhir sekali, antara hikmahnya apa? Nak bagi tahu bahawa dia prinsip terpenting tertegaknya masyarakat Islam adalah saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi sama umat Islam. Maka amat sukar bagi si kaya untuk mengasihi si miskin dengan kasih sayang yang sebenarnya tanpa dia merasai kepahitan, kesakitan, kepayahan, kemiskinan dan juga kelaparan. Maka payah kita merasai, nak empati dengan apa yang orang alami. So, malaikat Allah nak kita mengalaminya.
Maka Allah bagi kita lapar. Allah bagi kita payah supaya kita boleh rasa, oh macam ni rupanya lapar, oh macam ni rupanya sempit, macam ni rupanya payah. Jadi dengan itu sebab tu penting tuan-tuan bulan Ramadan kurangkan makan, even buka puasa sekalipun. Macam mana kita nak rasa orang miskin? Kadang-kadang kita buka puasa kita dah terus lupa diri. So macam mana kita nak boleh rasa kepayahan dalam Ramadan kita masih bermewah-mewah? Macam mana kita nak rasa dengan orang yang susah? Antara hikmah falsafah Ramadan supaya kita merasai kesusahan orang lain, tapi kita masih bulan Ramadan mementingkan diri kita, tak pentingkan jiran, tak pentingkan orang yang susah, yang perlukan bantuan dan sebagainya. So carilah hikmah Ramadan supaya kita merasainya. Walaupun kita taklah kaya sangat, kita orang yang berada saja, cukup-cukup makan, tapi ada orang yang lebih susah, yang lebih tak cukup daripada kita. So Ramadan disyariatkan kepada kita untuk kita merasai pengalaman yang sama sebagai rasa empati, saling kasih, mengasihi, menyayangi antara sesama Islam dan juga orang lain. Maka dengan itu Allah berikan Ramadan supaya kita merasai perkara ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, so itu sahaja perbincangan kita malam ni. Kita baca soalan-soalan yang terakhir sebelum kita berhenti pada malam ni. Sujud sahwi itu kena dua kali ke sekali? Dua kali. Fasajada sajadatain dalam hadis Nabi qabla an taslama. Sebelum dia bagi salam, dia sujud dua kali sujud. Ustaz, kalau imam baca cepat sangat sampai imam dah rokok pun tak sempat baca Fatihah. Okey, ini dalam kes makmum yang muafiq ataupun masbuk, kena tengok keadaan. Kalau kita masbuk, kita datang lewat, kita tak sempat baca Fatihah dengan imam. Contohnya kita sampai imam tengah baca surah. So kita dipanggil orang yang masbuk yang tak sempat baca Fatihah. So kita baca saja berapa ayat yang kita sempat. Ar-Rahmanir Rahim, imam perokok, kita pun terus rokok, tak ada masalah. Tapi kalau kita makmum yang muwafiq, yang kita berdiri dengan imam, yang ketika imam baca Fatihah, kita pun sempat ada dengan imam. Ataupun imam berhenti dah habis dah waladhdallin amin, imam senyap, kita baca Fatihah time tu sepatutnya. Kita ada ruang untuk baca, tapi kita tak baca Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i kita wajib selesaikan Fatihah. Walaupun imam dah rokok, walaupun imam dah sujud. Kerana dalam mazhab Syafi'i sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat bagi orang yang tak baca Fatihah, sama ada sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. So dalam kes orang yang muafiq tadi, dia wajib baca Fatihah walaupun imam dah rokok, dengan syarat untuk dia mendapatkan rakaat yang sama dengan imam, dia tidak boleh berbeza ataupun gap dengan imam sebanyak 3 kali 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu apa dia? Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Iktidal dan duduk antara dua sujud dikira rukun yang pendek. So maksudnya kalau imam tu rokok, dia masih baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Imam iktidal, dia ni baru Maliki Yaumiddin. Imam sujud pertama, dia ni baru Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam duduk antara dua sujud, dia baru Al-Maghdubi 'alaihim. Imam sujud yang kedua, dia pun waladhdallin amin. Dia rokok, imam pun bangun sujud yang kedua. So maknanya dia tak gap. Tapi kalau imam dah bangun sujud yang kedua, dia ni belum rokok, so dia dah gap 3 rukun yang panjang, maka rakaat itu dia tidak dikira dengan imam. So let's say dah sekarang dia rakaat pertama, so rakaat ini dia tidak dikira dapat dengan imam. So bila imam habis rakaat yang keempat, contoh imam dah bagi salam, kita kena naik tambah lagi 1 rakaat. So kalau imam baca cepat, kita kena cepatkan bacaan lah, sebab tu kita kena masuk kelas Quran. Ustaz, kalau orang ni penat kerja shift malam, boleh buat witir 1 rakaat? Boleh. Witir jawapannya solat ganjil. Solat penghujung malam, solat penutup dan dia ganjil. So 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil, 11 maksimum witir. Minimum dengan 1. Tapi yang Rasulullah selalu buat adalah 3 rakaat. Nabi kalau solat malam 8/3, 11 rakaat. Ustaz, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram memang tak ada kunut sebab mereka tidak beramal dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang kita letakkan kunut sebagai sunat ab'ad. Sunat yang mesti dilaksanakan. Kalau tak buat, kita kena sujud sahwi. Tapi di Mekah, Madinah tak buat. Tapi ada masjid-masjid di Saudi, di Arab Saudi, masjid lain selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ada masjid-masjid kecil-kecil yang buat doa kunut. Tengok kepada pegangan mazhab mereka lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bedang halus. Kalau saya tak dan habis puasa tahun ni, maknanya tak dan qada. Kalau saya nak bayar fidyah, perlukah masuk bulan Ramadan dulu baru boleh bayar fidyah? Jawapannya macam tu lah. Okey, tengok keadaan. Kalau dia ni memang jenis orang yang sakit, tak dan qada ni sebab sakit sampailah masuk Ramadan sampai hari Jumaat ni. So ketika dia sakit tu, memang dia boleh bayar fidyah.
Sakit hari ni dia sakit, dia tak boleh nak puasa, dia bayar fidyah hari yang sama. Tapi bagi orang yang mungkin ada harapan sembuh ataupun ada 3-4 hari dia boleh qada, cuma dia yang tak nak qada, so berdosa sebenarnya. Fidyah bukan menghapus dosa. Fidyah tu sebagai dendanya. Maka dia kena habiskan Sya'ban dan dia bayar fidyah. Bagi orang yang sebenarnya boleh berpuasa. Tapi orang yang tak boleh puasa, memang sakit kronik, tak ada harapan sembuh dan sebagainya, setiap hari dia boleh bayar fidyah. Cik Fazlin 414, kalau saya sujud nampak muka ustaz, sah tak solat saya ustaz? Jawapannya sah. Lepas habis PKP, Cik Fazlin kita, ayahanda kita, tolong. Lepas habis PKP memang sah kena open table. Memang kita kena makan seafood ni. Lama tak makan seafood ni lah. Macam-macam. Okay, so saya rasa dekat IG dah selesai. Tengok kat Facebook kalau ada 1-2 soalan. Tak ada dah. Okay, semuanya kita dah jawab dah kot. So, terima kasih banyak pada semua. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam kuliah live kita pada malam ni. Kita bincang tentang muqaddimah Ramadan ataupun puasa dari sudut pensyariatannya, dari sudut ta'rif dan juga hikmah rahsianya. So insya-Allah nanti ada rezeki untuk masa yang akan datang, kita akan sembang, discuss pula tentang penetapan bulan Ramadan. Macam mana kita nak tahu cara masuk bulan Ramadan? Adakah mesti kena tengok anak bulan ataupun cara kiranya macam mana? Dan kita nak kaitkan dengan macam mana orang yang tak boleh puasa selepas 15 Sya'ban. Kenapa ulama tak bagi orang yang tak biasa puasa sunat, dia tak boleh puasa sunat selepas 15 Sya'ban. Apa kaitannya dengan penetapan bulan Ramadan? Tu insya-Allah tu kita akan bincang dalam kuliah kita yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah rezekikan kita bertemu dengan Ramadan lagi 2-3 hari lagi. Hari Khamis malam Jumaat insya-Allah dan hari Jumaat hari pertama kita Ramadan, kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita tahun ni. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita tahun ni untuk kita dapat sekali lagi dengan Ramadan, kerana kita memang sangat perlukan Ramadan sebab kita tahu kelemahan-kelemahan kita sepanjang bulan yang lain. Maka sebab tu kita sangat-sangat perlu Ramadan untuk bantu kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah rezekikan kita dengan Ramadan. Dan kita minta ampun banyak-banyak lah supaya Allah hapuskan dosa kita sebelum Ramadan, salah silap kita, supaya kita boleh masuk Ramadan dengan hati yang tenang, hati yang bersih insya-Allah. Kenapa ada perbezaan mazhab dalam Islam? Tu nanti waktu lain kita akan bincang. Kenapa ada perbezaan mazhab? Ikhtilafu ummati rahmah. Nabi pernah sebut khilaf umat aku ini adalah satu rahmat. Itu nanti kita akan bincang, nanti panjang cerita dia. Okey, itu saja, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ya Allah, berkatilah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah. Apa yang kami pelajari, yang kami ulang kaji pada malam ini ya Allah, jadilah ia bermanfaat dan kami boleh mengamalkan dengan hati yang tenang tanpa ragu-ragu ya Allah. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah semangat dan hati kami untuk kami mampu beribadat dan kami mampu memperbaiki ibadat kami, serta Engkau terimalah